Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat kembali ke channel Mystic Horror. Agak lama juga kita tak buat video sebab sibuk. Sibuk pula dah. Musim bola kan. Jadi tak ada nak buat video lah. Jadi pada malam ini alhamdulillah ada kesempatan. Jadi kita akan bacakan satu kisah, tapi dalam kisah ni ada banyak cerita lah. Ada 5 cerita yang pendek-pendek dan ringkas-ringkas. Dia ada tajuk besar, lepas tu dia ada kisah pertama, kisah kedua, kisah ketiga. Dan kisah dia ringkas-ringkas saja, jangan risau. InsyaAllah saya cuba pendekkan. Jadi diharapkan anda semua terhibur lah. Tapi sebelum kita mula, kita layan di intro dulu. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Selamat kembali. Macam yang dijanjikan, kisah kita pada malam ini adalah berkisah tentang asrama dan ada 5 cerita pendek. Jadi jom sama-sama kita dengar. Dan sebelum kita mula, jangan lupa like, share dan subscribe. Kepada yang dah like, share dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah sajalah yang dapat membalas jasa baik kalian. Dan kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe untuk anda dapatkan konten-konten yang latest daripada channel Mystic Horror. Dan jangan lupa tekan notification bell. Jadi, tanpa buang masa, jom kita teruskan dengan kisah kita yang pertama. Kita teruskan dengan kisah kita. Kisah kita diambil daripada fiksyen Sasha. Jadi, tajuk dia adalah Gangguan Penginapan Pelajar. Pasang lagu dulu. Alright. Very good. Let's go. Kisah ini ditulis oleh Syuhada. Nama aku Su. Bekas pelajar dekat satu universiti swasta dekat Pahang. Kisah yang aku nak cerita ni adalah berdasarkan pengalaman seram aku dekat sana. Kalau diingatkan balik, meremang. Tapi tak pastilah kalau korang pun rasa seram yang sama. Sudahlah, tanpa berbahasi lagi, jom aku mulakan cerita. 2014. Kisah pertama. Tahun 2014 adalah tahun di mana aku kali pertama masuk ke universiti ini sebagai junior. Masa ni aku tak tahulah kisah-kisah seram yang berlaku sebab senior facilitator tak bercerita apa-apa pun. Macam biasa, mula-mula orientasi, buat itu buat ini sampai habis. Penginapan pelajar kami lebih kurang macam apartmen lah. Ada ruang tamu, ada dapur, 2 bilik dan 2 tandas. Jadi memang selesa. Nak dijadikan cerita, rumah aku blok 1, tingkat 1,
Dan berhadapan dengan rumah aku ada pelajar yang suka buat bising. Macam-macam lah diorang buat bising. Ada gelak ketawa lah, ada yang pasang lagu kuat-kuat. Yang pasang lagu kuat-kuat tu pula, lagu dia tu punya kuat sampai boleh dengar sampai ke blok sebelah. Benda ni berlaku lepas minggu tamat orientasi. Aku memang tidur, tak ingat dunia masa kejadian tu berlaku. Sebab aku ni tidur jenis pasang ayat-ayat Al-Quran dekat handphone. Jadi mesti korang tertanya, macam mana aku boleh tahu ada gangguan? Okey, esok pagi dia, aku tengok lah dekat depan rumah ada taburan garam kasar dan lada hitam. Sebab mak aku cakap, kalau nak halau sesuatu yang gunakan nak halau sesuatu, ada yang gunakan bahan tu. Jadi waktu rehat lunchtime, kecoh satu blok yang rumah tu kena gangguan. Contohnya, buka paip air, keluar darah. Dan ditambah pula dengar orang ketawa menilai. That's why dia orang kena gangguan macam tu. Yalah, universiti pun dekat kawasan hutan. Jadi itulah rumah dia orang. Kita ni menumpang, kenalah beradab. Pelajar-pelajar tu tak duduk rumah tu dalam seminggu. Panggil ustaz untuk pulihkan. Alhamdulillah, lepas tu dah okey. Keadaan dah kembali macam biasa. Kisah kedua. Kisah ni daripada mulut kawan aku sendiri, bernama Ani. Kejadian ni berlaku dekat blok 1 tingkat 2, berhadapan dengan blok 2. Blok 1 ni ada kisah seram yang tersendiri. Wallahu alam, aku tak tahulah benda ni betul atau tidak. Ani ni ceritalah, dulu dia bergaduh dengan housemate dia sebab tak sekepala. Permulaan nak kenal biasa-biasa lah kan. Lain orang, lain cara. Ani ni terlalu marah dengan housemate dia sampai nak pindah rumah lain. Nak duduk seorang pun tak apa. Jadi dia pergilah jumpa pegawai yang uruskan daftar rumah. Pada awal dia, officer tu ataupun pegawai tu tak bagi dia pindah rumah sebab rumah dah penuh. Ani ni pun pelik lah, sebab tadi dia lalu lah kawasan yang tak ada orang duduk kat tingkat 2 tu. Jadi dia marah-marah sebab dia ingat pegawai tu malah nak layan dia. Proses pertukaran rumah agak rumit. Jadi sekali pegawai tu cakap, Ani, kalau awak berani sangatlah nak duduk kawasan tu, duduklah, saya tak halang. Tapi ingat, ada sebab kenapa tingkat 2 tu dikosongkan. Kalau ada apa-apa masalah ataupun gangguan, kami tak bertanggungjawab. Stay at your own risk. Itu adalah kata-kata daripada pegawai yang in charge nak pindah rumah tu. Kesudahnya Ani terdiam. Dia pun pelik, kenapa dengan direct kawasan tu tak ada orang. Jadi dia pun cubalah risik-risik tanya senior-senior yang ada dekat blok 2 tu. Rupanya kawasan rumah yang dikosongkan tu ada sebab tertentu. Inilah dia cerita dia. Rupanya kawasan rumah yang Ani nak duduk sangat tu, yang nak duduk seorang tu, ada kes student bunuh diri akibat terlalu stres. Tapi Alhamdulillah, lepas beberapa bulan, kawasan tu dah dibuka untuk pelajar duduk. Mungkin dah dirawat agaknya. Kisah ketiga. Benda ni terkena dengan aku sendiri. Aku ni boleh dikatakan orang yang lemah semangat, sebab dari kecil arwah atau aku selalu ubatkan aku dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan kunyit hidup diletak dekat setiap sendi-sendi dekat anggota badan aku ni. Kekuningan aku masih kecil-kecil dulu. Sebelum aku sambung cerita, sedekahkanlah Al-Fatihah buat arwah atuk, ayah, mak dan siapa-siapa sajalah yang telah meninggal dunia. Okey, masanya aku dengan housemate baru pindah ke blok 2 sebab blok 1 dah digunakan untuk intake baru.
Jadi sampai sekarang aku masih ingat lagi nombor rumah tu. D12 sengkang 01 sengkang 10. First time aku masuk rumah tu, masuk-masuk je rumah, kau boleh tahu rumah tu suram atau tak. Aku masuk je rumah tu, aku dah mula rasa tak sedap badan. Yalah, dah lah suasana suram, kotor pula tu. Katil aku ni dekat ruang tamu, jadi macam seronok lah boleh terus lepak dekat beranda rumah. Fee pun katil dia dekat ruang tamu, sama kos accounting. Acah-acah buat tol. Siapa nak lalu sidai pakaian kena bayar. Memang lawak lah masa tu. Aku rasa lah masa tu perlawanan bola sepak AFF Malaysia lawan Vietnam. Aku dengan Ain bersungguh-sungguh buka laptop nak tengok bola dekat katil aku. Memang rancak lah, bising lah, riuh. Aku pun masa tu dah sampai lupa diri dah, sebab seronok dok memekak dengan Ain. Habis je siaran langsung tu, terus siap-siap nak tidur. First aku terlupa nak baca, aku terlupa nak pasang bacaan ayat-ayat Al-Quran. Dan aku juga terlupa nak basuh kaki sebelum tidur. Malam tu aku susah gila nak tidur. Aku ereng ke kiri, ke kanan. Jadi aku ambil earphone, pasang lagu instrumental nak tidur. Jadi lama kelamaan memang tertidur lah. Dalam pukul 4.44 pagi, aku terbangun. Aku tengok handphone. Masa tu aku ereng ke kiri. Bila aku nak alih ke badan ke kanan, aku terus rasa badan aku kena himpit dengan sesuatu. Sumpah, demi Allah, berat sangat-sangat sampai nak putus nafas dibuatnya. Punyalah aku struggle nak lepaskan diri. Tiba-tiba bunyi kerusi meja makan dekat ruang tamu tu. Bunyi gesekan besi dekat lantai bergerak. Kerusi tu pula bunyi dia menuju ke arah di antara katil aku dengan Fi. Aku buka mata sikit-sikit. Aku nampaklah bayangan kerusi tu. Aku jerit sekali, Allahu Akbar. Terlerai himpitan makhluk tu dan aku buka mata. Memang tak ada kerusi pun kat situ. Fi yang tengah tertidur ni tiba-tiba terjaga dan terus pasang ayat-ayat Al-Quran. Lepas tu aku dengar air meracau dalam bilik tidur. Memang kuat gila. Aku dengan Fi terus melompat daripada katil dan pergi tengok keadaan Ain. Alhamdulillah, lepas tu Eli, kawan sebilik Ain, baca ayat kursi, hembus dekat umbun. Ain terdiam, terus tidur macam biasa. Aku macam biasalah, long lie dan telefon parents aku ambil sebab nak balik kampung, nak buat rawatan dengan ustaz. Nasib baik tak ada kelas esok dia. Kelas cancel. Jadi kita orang satu rumah tu balik kampung masing-masing nak berubat. Tapi sebelum balik tu, rumah tu ayah Ifa azankan dan letak garam kasar dengan cili kering dalam satu mangkuk dekat tengah-tengah rumah. Ahad tu kita orang balik sekali serentak dekat universiti. Ayah aku azan dululah dalam rumah setiap sudut. Dan mak aku bantu letak daun limau purut dengan batang berduri dekat pintu, beserta tingkap dan beranda. Jadi lepas tu okey lah, dah tak ada gangguan. Tapi tak tahan lama pun. Tak berapa lama pun, jiran aku pula, rumah D120111, kena gangguan. Tetapi dalam bentuk gangguan lembaga hitam dalam toilet dan juga ruang tamu. Jadi aku dengan housemate tolong dia orang buat bacaan Yasin beramai-ramai. Benda tu keluar daripada rumah. Tapi silap dia, benda tu masuk rumah kita orang balik. Setakat kena ganggu panggil nama je lah. Bergile-gile kita orang buat bacaan Yasin setiap hujung minggu. Yang silap dia, bila dah nak dekat waktu final exam, kita orang kekurangan bekalan limau purut dan batang duri. Limau pun dah kecut. Fi pergi buang dekat tong sampah. Last paper esok hari dia. Jadi kita orang buatlah rumah ni macam kelas study group. Jadi memang akan bising lah dengan suara-suara kita orang menghafal. Ana ni
kawan satu kos. Eli pun join sekali masa tu. Okey, malam tu aku, Ifa dan Ana set masa nak study pukul 4 pagi. Aku pun kuncilah jam, bunyi ayam berkokok. Fi tidur dekat katil dia seorang. Aku, Ifa dan Ana tidur dekat lantai dekat dengan meja makan. Jadi, kejadian sama. Pukul 4.44 pagi. Aku terbangun sendiri tengok jam. Aku kejutkan si Ifa ni. Tapi Ifa dia tidur lena pula. Ana pun macam tu juga, tidur lena. Oh, sebelum aku nak panjangkan sedikit cerita ni, aku ni rabun jauh. Bila aku alihkan mata aku nak tengok meja belajar, aku nampak Fi berdiri menghadap aku. Tegak pula tu. Aku ni dah rabun, taklah nampak muka si Fi ni dengan jelas, sama-sama sajalah. Tapi yang aku perasan, rambut Fi ni tutup muka. Dia pakai t-shirt merah berkain batik dan ada tuala suci putih terang yang tersangkut dekat bahu dia. Aku ni pula boleh dalam keadaan mamai pergi tegur. Fi, kau nak pergi mandi ke? Yang si Fi ni pula hangguk. Tapi tak ada suara. Aku perbalas lah. Oh, pergilah mandi. Fi tu pun beransur-ansur pergi. Dan aku tidur balik. Dalam pukul 5 pagi macam tu, aku nak pergi tandas nak buang air. Aku pun bangun tanpa pakai spek, terus masuk tandas. Bila keluar tandas tu, aku nampak ada benda hitam dekat bilik mandi. Aku ingat itu mungkin kain batik basah kot. Terus aku lalu dan tidur balik. Pada pagi tu, pukul 6.30, Ifa kejutkan aku nak sembahyang subuh dan study sama-sama. Aku pun bangun, mandi dan solat. Aku ambil note dan hafal. Macam tak ada berlaku apa-apa kan. Lepas tu, kita orang semua lapar. Turun ke food court beli makanan, bungkus makan dekat atas. Masa syok-syok lepas makan tu, aku pun pegang nota sambil tanya Fi. Kebetulan Ifa join makan dengan Fi. Fi, pagi tadi Fi ada mandi ke? Diorang berdua gelak-gelak. Aku anggap itulah betul lah tu. Yang aku ni pula satu gatal pergi tanya soalan bukan-bukan. Jadi betul lah pagi tadi yang mandi pukul 4.44 pagi. Bila aku sebut 4.44 pagi, terus air muka diorang berubah. Dan diorang cakap diorang mandi, Fi itu mandi pukul 6.15 pagi. Wah, kalau betul, siapa yang aku tegur pada pukul 4.44 pagi kalau Fi yang sebenarnya mandi pukul 6.15 pagi? Terus pucat muka Fi yang sebenar ni. Jadi dia ceritalah, yang tuala yang dia jemur dekat beranda malam tu berwarna pink, bukan putih suci terang. Sudah. Aku tegur jelmaan macam dia. Nasib baik petang tu last paper. Aku lulus, dapat A+. Orang cakap last paper ni memang kena ganggu. Yalah, kita pun dalam keadaan serabut kan. Terus kita orang semua packing barang dan terus balik kampung. 2015. Kisah keempat. Kisah seram dekat blok 4 yang dulunya 7 tahun tak pernah buka. Akhirnya dibuka juga atas sebab student ramai, tak dapat nak tampung. Jadi terpaksa gunalah blok 4 yang kosong ni. Jadi kita orang terpaksa split rumah. Sebab aku duduk dengan si Ani, Syah dan Mim. Eli dan I duduk dengan housemate baru. Jadi Ifa ni dan Atin duduklah penginapan lain. Fi ni, dia duduk dengan roommate baru, senior. Yang ni kisah seram setakat main bunyi dan berbisik lah. Nak dijadikan cerita, housemate aku ni jenis suka cerita-cerita seram. Jadi petang tu aku ada kelas dalam pukul 4 sampailah 6 petang. Syah dan siapa aku tak ingat lah minta cadangan cerita seram apa best. Aku pun bagilah
nama cerita tu, tapi pesan tengok sampai habis. Sebab dalam tu ada bacaan-bacaan. Nanti masa ending kisah ni ada ayat penutup. Jadi diorang pun angguk dan layan. Aku pun terus ke kelas. Tapi kelas tu dalam 1 jam, sebab pensyarah ada urusan. Jadi aku baliklah nak makan. Lapar weh. Lepas tapau makan, aku terus balik rumah. Tapi bila aku masuk je bilik, diorang dah tengok cerita lain. Aku pelik lah sebab cerita tu 2 jam. Jadi aku geram lah kenapa tak tengok sampai habis. Diorang cakap seram, tak sanggup. Lah, masak aku kali ni. Mesti pelik-pelik berlaku. Ya, malam tu memang kau-kau aku kena ganggu. Masa aku tidur, aku pusingkan badanku ke kiri. Aku nampak langsir bilik aku macam ada yang menyelak. Rupanya si Syah ni tak tutup tingkap masa tidur. Angin tak ada pula masa tu, sebab semua tingkap buka. Tapi yang terselak tu atas kepala Syah. Dalam hati aku cakap, mati aku macam ni. Aku terus tutup mata dan buat-buat tidur, kononnya lah. Lepas beberapa minit, kunci rumah aku berbunyi macam ada orang main. Lagi sekali aku pusing badan ke kanan, cakap dalam hati, lantak kau lah. Aku nak tidur, esok aku ada kelas pagi. Tengah aku fokus nak tidur, tiba-tiba aku dengar bunyi suara budak perempuan gelak-gelak. Dan suara tu berbisik dekat telinga aku. Akak tak tidur lagi ke tu? Aku terus ambil earphone aku, buka mata sikit, tengok handphone, buka ayat-ayat Quran. Terus tidur. Esoknya aku cerita dengan housemate aku pasal tu. Kisah kelima. Bilik masih sama, cuma seram dia tak ketara sebab masa tu berlaku kejap je. Sem baru. Masa tu Ani masuk rumah awal, jadi dia lepak kat rumah kawan-kawan lain, sementara menunggu aku dengan Syah ni masuk. Petang tu lah nak dijadikan cerita. Malam tu kita orang tengok lah cerita lawak-lawak. Serik dah nak tengok cerita hantu. Malam tu kami tak dengar bunyi pintu depan. Tapi aku dan Syah memang malam akan tutup pintu bilik dan kunci. Kita orang nampak bayang orang lalu terus je. Aku anggap itu Ani lah kot. Kita orang buat bodoh je lah. Dan lagi sekali, bayang hitam tu lalu. Yang ni seram. Tapi bayang tu dia berhenti depan bilik kita orang. Seram ke? Lama bayang tu berdiri depan bilik kita orang. Ada dalam 5 atau 10 minit. Lepas tu bayang tu lalu pergi ke ruang tamu. Syah dah rasa cuak, terus WhatsApp Ani. Hang dah balik ke? Kenapa tak ketuk pintu? Sekali Ani reply, aku masih kat rumah member lah. Aku tak balik lagi. Kau jangan nak takutkan aku ah. Esok lah aku balik kalau macam ni. Lepas tu dah tak ada dah kejadian yang pelik-pelik. Masa nak dekat final exam, just bunyi gayung atau cebok air jatuh dari tempat flash air. Aku dan Mim je dengar masa tu. Tapi buat tak kisah, sebab esok paper accounting killer. Lantak dia lah nak main apa pun. Kisah ke-6 dan terakhir. Ini sekadar perkongsian pendek daripada Ana. Sebab Ana ni jenis hijab dia terbuka. Dekat blok 4 tu memang ada macam-macam. Yang pertama, budak kecil yang gelakkan aku tak tidur lagi. Asalnya sebenarnya ada kat rumah Ellie. Second, kat tangga laluan kita orang ni ada seorang gadis berusia dalam 20-an, berdiri tegak tengok orang lalu. Jangan risau, dia tak ganggu orang. Itu je yang aku dengar daripada mulut Ana. Selebihnya tak ada apa-apa yang pelik. Okey, semua kejadian yang aku cerita ni masa aku belajar diploma. Jadi waktu diploma je lah yang kerap kena usik dengan benda-benda macam ni. Even kat kawasan kampus ada juga Cik Chong ataupun Pocong.
Bila dah degree ni jarang sikit kena. Adalah tempias tu sikit. Well, yang kena berganggu banyak adalah junior aku. Ada kes histeria. Yang kes histeria tu pula kelakar sikit. Tapi tak apalah. Nanti-nantilah aku share untuk kisah seram degree dalam universiti yang sama. Terima kasih kerana sudi membaca dan mendengar. Okey, itulah dia kisah tentang gangguan penginapan pelajar. Ui, seram ah kisah dia. Yang bayang tu berdiri depan bilik dia tu. Lama tu kan. Dalam 5 ke 10 minit. Hei, ya Allah. Anda bayangkan kan? Anda duduk seorang-seorang dalam rumah kan. Dan anda duduk dalam bilik. Dan waktu anda tengah lepak-lepak tu kan, dalam bilik kan, tiba-tiba anda nampak dekat celah pintu tu kan, yang belah bawah. Pintu kan dia ada satu gap yang macam boleh terpintai daripada bawah tu kan. Tiba-tiba ada bayang orang lalu. Padahal tak ada orang pun dekat rumah anda. Kan? Lepas tu kan, bayang tu kan, dia berhenti depan bilik. Dia berdiri lama. Dalam 5 atau 10 minit macam tu. Agak-agak apalah rasa anda. Kalau saya kan, tak keluar dah bilik. Seram tu lah. Ish. Itulah dia dugaan duduk asrama kan. Tapi yang seronok duduk asrama ni sebab boleh jumpa kawan baru kan. Jumpa kawan yang daripada pelbagai latar belakang lah kan. Itulah dia kisah dia. Jadi terima kasihlah kepada anda yang dah dengar kisah ini. Walaupun kisah ni mungkin ada di antara dia yang tak seram. Tapi ada jugalah yang seram. Dan kisah ni menarik sebab dia panjang tapi tak padat. Jadi bolehlah. Jadi terima kasihlah kepada anda yang dah sudi like, share dan subscribe channel Misteri Horror. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang masih belum like, share dan subscribe, silalah like, share dan subscribe. Dan jangan lupa malam ni ada bola. Perancis lawan Denmark. Jangan lupa peminat bola sepak malam ni tiba-tiba pula buat iklan. Okey, itu sajalah kisah pada malam ini. Jumpa anda pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Kalau aku tak buat video tu maksudnya nak tengok bola lah tu.